Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita minta nak tengok buku Sahih Al-Bukhari dalam. Ini buku Sahih Al-Bukhari. Kita ada 7 jilid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jilid. Yang mana buku ni dilengkapi dengan cover. Lawa lah dia punya finishing dia. Dan cover dia dekat belakang ni, atau bukan cover lah, box. Box yang kita pakai ni untuk nak pergi jaga buku kita lah. Jadi box ni pun diberikan secara percuma kepada anda yang membeli. Dan box ni tak ada jual kat tempat lain tau. Ni special edition. Jadi dia meneguhkan buku kita untuk berdiri. Jadi kita tengok buku ni. Okay, ni jilid yang pertama. Jilid pertama agak istimewa sikit nak banding buku-buku lain. Dalam setiap jilid kita ada tajuk-tajuk tu kat situ. Tajuk dia permulaan wahyu, isu iman, ilmu, wuduk, mandi, haid, tayamum, solat, waktu-waktu solat, azan hari Jumaat, khauf, doa hari Jumaat dan sebagainya lah. Daripada tajuk-tajuk yang utama yang disebut sebagai kitab dalam Sahih Bukhari ni. Jadi kita boleh tengok tajuk tu sebelum kita nak masuk dalam. Dan jilid yang pertama ni juga dia ada macam jilid yang lain juga, iaitu dia ada isi kandungan yang details, dengan maksud kita jelaskan satu persatu apa dia tajuk besar dan tajuk kecil yang ada dekat dalam buku ni. Ni ada kitab iman sebagai contoh. So tajuk-tajuk kecil dia tu pun kita susun satu persatu seperti mana yang telah disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kita bukan reka-reka tajuk. Tajuk-tajuk ni semua, tajuk-tajuk besar, tajuk-tajuk kecil ni adalah tajuk-tajuk yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bukan kita yang reka-reka tajuk nak bagi mudah orang. Tapi tajuk-tajuk ni dibuat secara indeks lah. Jadi bila awak nak buat semakan cerita tu satu persatu, awak boleh tengok indeks tu satu persatu. Memudahkanlah semua orang untuk buat semakan. Jadi jilid pertama ni dia istimewa sikit pada jilid yang lain. Dia ada kata pengantar penerbit, iaitu kata pengantar saya sendirilah, Syahabuddin Ahmad. Jadi ada kata pengantar kat situ. Kemudian kita ada metodologi terjemahan. Kita bagi tahu macam mana kita terjemah. Cuba tengok isu fokus pembaca tu. Buku kita ni dia sebut kami meletakkan fokus kepada pembaca awam, bukan ustaz dan ustazah sebagai subjek. Jadi buku ni adalah untuk orang awam baca lah. Kalau ustaz-ustazah ni cari kitab. Kitab bahasa Arab yang ada beberapa versi tu. Jadi kita letakkan metod kita buat terjemahan dekat dalam buku ni untuk peringkat awal, supaya orang boleh faham macam mana kami terjemahkan, apa konsep yang kami gunakan. Jadi ada pengenalan ringkas sikit tentang Imam Bukhari. Kemudian kita masuk juga ni cetakan buku yang kita gunakan untuk buat terjemahan. Ini buku asal yang kita gunakan. Jadi kalau orang nak rujuk, boleh rujuk kita asal macam ni lah. Jadi kita tunjukkan yang tu contoh. Kemudian ini adalah permulaan bab yang memang akan ada pada setiap kitab-kitab Sahih Al-Bukhari ni. Jadi Sahih Bukhari ni mula hadis lah, hadis yang pertama. Jadi hadis ni kita masukkan hadis dia, kemudian ada terjemahan dia. Terjemahan yang lengkap lah. Dan dekat situ juga ada bahagian lain, dengan maksud hadis ni ada pengulangan. Ada pengulangan dalam bab lain. So kita letakkan pengulangan tu dekat bab mana, dekat bahagian mana. Kita satu-satu kita letakkan tu. Mudahlah kalau kita nak buat rujukan panjang kan. Dan kita letak begitu. Hadis ni kita masukkan dengan sanad yang lengkap tau. Kita masukkan sanad lengkap dalam bahasa Arab. Jadi dekat situ adalah disebut haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha an al-Harith bin Hisham, sehingga akhir sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang tu dalam bahasa Arab, dan terjemahan kita terus ambil Al-Harith bin Hisham. Terus ambil Al-Harith bin Hisham sebab kita ambil rawi a'la. Jadi memudahkan untuk orang awam. Kalau ustaz-ustaz dia perlukan sanad, jadi kita minta ustaz-ustaz kalau perlukan sanad rujuk bahasa Arab. Tapi kalau orang awam ni dia tak perlukan sanad tu, dia perlukan maksud hadis tu saja. Jadi kita letakkan rawi a'la sahaja, rawi yang paling tinggi sekali dekat situ. So Al-Harith bin Hisham. Jadi memudahkan orang lah. Jadi orang awam senang untuk baca buku kita ni, memudahkan mereka lah. Jadi macam tu jugalah dalam bab-bab yang lain sampai ke hadis yang ke 7563 hadis. Kesemuanya disusun dengan seperti itu. Setiap nombor-nombor ni dibuat penomboran oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Itu jilid pertama, jilid kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sama juga. Tengok jilid yang ke-7 ni, jilid yang terakhir lah. Tengok hadis yang ke 7563. Ini ada terjemahan lengkap. Dengan maksud 7563 hadis ni kita dah terjemahkan semua sekali.
Jadi sahabat-sahabat yang berminat untuk dapatkan Sahih Al-Bukhari ini, anda boleh terus dapatkan melalui link yang saya letakkan dekat bawah. Semoga buku kita ini dapat dimanfaat. Boleh letak dekat rak sampai boleh kita baca sendiri, baca sikit demi sedikit, ambil manfaat daripada kata-kata Nabi SAW. Demikian juga anda juga boleh jadikan ia sebagai panduan dalam rumah kita lah. Jadi waktu maghrib kita turun baca dan seumpamanya. Dan kalau ada yang nak infak ke masjid-masjid dan surau-surau juga boleh, tak ada masalah. Ia dapat memberikan manfaat kepada orang. Rupanya inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita baca Quran, Quran tu adalah kata-kata Allah. Tetapi kata-kata Nabi SAW yang direkodkan dan dianggap sebagai paling sahih, buku paling sahih selepas Al-Quran ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Ini dalam bahasa Melayu Indonesia yang sangat jarang anda temui.